Okey, untuk kehadiran hari ini, masing-masing yang dah ada kat dalam ni, pergi kat chat box. Dekat chat box tu, tulis nama penuh. Untuk kehadiran. Good. Macam Nurin tadi tu buat. Okey. Jadi kita mulakan kelas kita dengan pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita baca hari ini diberkati insya-Allah. Okey, apa khabar semua? Sihat? Sihat ke? Alhamdulillah. Jalan sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey, good. Okey, ni dah sarapan belum? Dah sarapan belum? Dah. Okey, good. Okay, kalau nak bawa air, bawa je lah air tu. Kalau rasa nak makan boleh lah, tak ada masalah pun. Cikgu okey je. Asalkan kamu ada kat sini, sedar kat sini. Okay. So, mesti tertanya kan kenapa cikgu tak tanda pun homework semalam kan? Betul tak? Ke tertanya kan? Sebab cikgu macam ni, boleh cikgu tengok. Tengok apa hasil kerja tu. Jadi rasanya cikgu perlu, orang kata apa, ada beberapa yang okey dan ada beberapa yang perlu penekanan, aku kata lebih lagi lah. Sebab untuk rumus algebra ni kita akan guna sampai bila sebenarnya, sampai SPM pun kita pakai lagi benda ni. So dia nak kena macam betul-betul mahir benda ni. Okay. So hari ni cikgu bercadang untuk kita buat revision dulu. Kita berdasarkan homework yang lepas, iaitu jom cuba 3.1 soalan 1, betul? Betul kan? Betul. Betul. So masing-masing bolehlah buka latihan masing-masing. Latihan yang masing-masing tu lah. Ungkapan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okay, so cikgu akan share screen. Yang mana yang baru masuk, boleh tulis nama penuh dekat dalam chat box tu untuk sebagai kehadiran. Okay? Okay, so okay, nampak tak screen? Nampak. Okay, good. Hari ni paparan hari ni lain sikit sebab cikgu pakai OneNote. Okay? Dengan harapan OneNote tak hang lah. Okay, so mari kita tengok soalan. Jom cuba 3.1. Soalan 1. Okay. So itu soalan dia, ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okay. So jom kita tengok soalan A dulu. Okay, soalan A. Z sama dengan MP. Salah.
sama dengan M tolak QP. Dia punya perkara rumus dia apa? M. Okay. So, hari ni cikgu nak kamu sendiri yang tanda, okay? Yang mana yang silap, buat pembetulan, okay? So, dekat sini, kita nak apa dia sebagai perkara rumus? M. Dan M ni berada di sebelah kanan kiri? Kanan. Jadi kita nak jadikan dia berada di sebelah kiri, betul? Betul. So kalau kita nak pindahkan dia sebelah kiri, kita akan pindahkan yang ini ke sebelah kiri dan yang Z ini ke sebelah kanan. Betul? Okay, good. So kalau macam ni, kalau dipindah saja-saja je ke atau dipindah berubah? Berubah. Dia akan berubah. Apa yang berubah? Simbol. Okey. Kat sini simbol dia positif ke negatif? Kat M? Positif. Pindah sana akan jadi? Negatif. Okey, kita tulis dulu. Negatif M sama dengan, okey, Z ni. Z ni simbol dia positif negatif? Positif. Pindah sebelah jadi? Negatif. QP kita kacau tak? Tak. Salin je balik dulu. Okey. Sekarang kita nampak macam ni. Sekarang dia nak perkara rumus adalah M. Bukan negatif M. Jadi kita nak kena buat apa? Kita kena darabkan kesemuanya dengan Negatif. Okey. Jadi kat sini kita dapat apa? Negatif kita dapat? Positif. M. Okey. Negatif darab negatif Z kita dapat? Positif Z. Negatif darab negatif QP kita dapat apa? Positif QP. Okey, siapa yang dapat jawapan sini betul? Okey. Dah tanda? Ataupun ada juga kaedah lain, kalau anda kata ada juga kaedah yang boleh bukan boleh terima. Dia still membawa jawapan yang sama. Okey. Contohnya, cikgu, saya tak naklah pindahkan M ke sebelah kiri ni, saya nak biarkan di belah kanan. Boleh, tak ada masalah. Jadi, kalau kita tengok soalan, okey, kita tengok Dah tulis. Okay. Z sama dengan M tolak QP. Okey, sekarang cikgu kata ada yang nak M tu biar kekal kat situ sebab dia nak positif. Sebagai contoh. Okey. Jadi kalau M kita nak kekalkan, apa yang kita pindah? QP. Negatif QP. Jadi kalau negatif QP pindah sana, kita akan dapat apa kat situ? Z Positif. tambah, betul, positif QP sama dengan M. Jadi kita nak bagi dia kemas, mesti tulis M sama dengan Z plus QP. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, soalan A faham? Faham. Okey. Ini soalan ni sister yang buat kan? Okey. So sister bolehlah tanda mana yang patut. Okey. Now kita pergi ke soalan B. Okey? Okey, soalan B. Soalan B berbunyi apa? V sama dengan U tambah 2. Di mana dia punya perkara rumus dia adalah
U, salah. U. Okay. So, apa yang kita nak buat kat sini? U dekat kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Jadi kita nak bawa dia ke kiri. For example, kita guna kaedah yang bermula dulu Okay, sekarang kita nak pindahkan U dan V. V akan ke kiri, ke kanan. U akan ke kiri. Jadi U Kiri. positif negatif? Negatif. Pindah sebelah jadi? Negatif. Negatif U. V pula dia pindah akan jadi? Negatif V. Dua kita kacau tak? Tak. Tak, saya tambah 2. Okey. Jadi sekarang ni jadi masalah yang sama ialah U dia negatif. Jadi kita nak ubah dia kepada positif. Kita buat apa? Darab negatif. Darab dengan negatif keseluruhannya. Okey, jap. Silap. Tolak V tambah 2. Okey. Negatif-negatif akan jadi positif. Negatif-negatif akan jadi positif. Yang tu negatif dengan positif dia akan jadi Negatif. negatif 2. So inilah jawapannya. Ataupun kalau kita gunakan kaedah yang satu lagi, macam dia kata, cikgu saya tak nak lah pindahkan. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita pindahkan yang 2 tu lah. Jadi kalau soalan dia V sama dengan U tambah 2, kita nak pindahkan apa dia? Kita pindahkan 2 ni, pindahkan 1 kali untuk sebelah. Jadi kita akan dapat V tolak 2 sama dengan U. Kita nak kemaskan lagi, U sama dengan V tolak 2. Sama tak jawapan? Sama. Sama. Okay. Sorry. Tak Okay, good. Okay, soalan ni sebenarnya tak ada masalah untuk yang A, B ni. Mungkin ada yang tak ada lah. Okay. Okay, now kita tengok soalan C. Tak apa, kita bincang semua. Okay. Okay, kita pergi soalan C pula. Soalan C bunyi apa? 3Y sama dengan 7W bahagi X. Dia nak jadikan perkara rumus dia adalah X. Okay. So sekarang ni kita melibatkan bahagi kat sini. Betul? Okay. So kalau cara penulisan dia, kalau kita tulis secara ayat biasa, kita akan jadi 7W bahagi X. Betul? Betul. 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 So sekarang ni kita nak bagi X ni pindah ke sana. Tapi kita nampak tak best lagi ni sebenarnya. Kita biar dekat bawah lah. Okay. So sekarang ni, okay. X ni kita nak pindahkan dia ke sebelah. Sebab dia kat bawah, tak best kat bawah ni. Sebab kita nak jadikan ni biar semua ke atas dulu. Lagi-lagi X ni, betul? Betul. Sekarang ni X ni kita pindah atas. Kita pindah atas, kita akan dapat apa? X darab dengan 3Y, kita dapat 3YX. 3YX atau 3XY, tak ada masalah. 3, okay. Kita YX saya tulis saja, tak masalah, sama je. Okey, sama dengan 7W. Okey, sekarang ni dekat X tu ada 3Y.
Jadi macam mana kita nak buat dengan 3Y tu? Kita kena pindahkan ke sebelah. Tapi apa dia punya hukum dia kat situ? Mari kita tengok. Okey. 3YX terdiri daripada 3 darab Y darab X. Ataupun kita tulis 3Y darab X. Betul? Betul. Jadi dia punya operasi dia apa kat sini? Darab. Darab. Jadi kalau pindah seberang dia akan jadi apa? Bahagi. So kita akan tulis balik apa kat sini? Kita akan tulis X bersamaan dengan 7W bahagi 3. X bersamaan dengan 7W bahagi 3Y. Ataupun kalau kita tulis dalam bentuk yang comel sikit, 7W bahagi 3Y. Okey, dapat? Dapat. Okay. So, faham sih? Faham. Okay, good. Now kita pergi soalan D. Okay. Kita pergi ke soalan D. 3A sama dengan 4 5 tambah B. Okey. Yang ni cikgu nampak yang ni ramai yang keliru. Okey, sekarang ni kita ada 3A sama dengan 4 5 tambah B. Bagi 4 bahagi 5 tambah B. Jadi, pertama sekali benda kita kena buat, kita kena anggap yang 5 tambah B ni sebagai satu ungkapan. Okey? Jadi kalau kita anggap satu ungkapan, kita nak kena pindahkan keseluruhan ni ke atas, betul? Betul. Sebab kita tak nak benda ni kat bawah. Oh lupa satu lagi. Kita punya perkara rumus adalah B. Okay. Jadi 3A darab dengan 5 tambah B sama dengan 4. Kalau boleh tak payah selesaikan dulu pun tak apa. Tak payah nak kembang-kembangkan. Nanti kan seksa awak nak kira balik semula. Biarkan macam ni dulu tak apa. Okey? Sekarang kita tengok pula. Sekarang ni 3A dengan rumus yang dalam 3A dengan ungkapan yang ada dalam kurungan ni. Dia punya operasi dia apa? 3A 5 tambah B. Ditulis juga sebagai 3A darab 5 tambah B. Betul? Betul. Jadi sekarang ni kita tak nak A tu, kita nak B je. So kita tinggalkan kurungan ni semua kat atas. 3 ni kita pindahkan ke bawah. Kita pindahkan ke seberang. Jadi dia berada di bawah sebab dia jadi bahagi. Okey? Jadi 5 tambah B sama dengan 4 bahagi 3 A. Sekarang ni operasi dekat belah kiri, sekarang tinggal yang tambah je, betul? Betul. Okey, so maknanya kurungan dia hilang. Okey. Jadi 5 tambah B sama dengan 4 tolak 3A. Okey, sekarang dekat B ada 5 ni. Kita tak nak 5 ni. Betul? Betul. Jadi 5 ni kita kena pindahkan ke seberang. Jadi 5 ni operasinya apa? Tambah. Kalau kita pindah sebelah jadi apa? Tolak. Jadi B bersamaan dengan 4 per 3A tolak 5. Dapat? Dapat. Dia tak boleh sebab cikgu apa yang dia cikgu perasan, ada yang tulis kalau yang
Kan soalan dia, okey kita tulis contoh ni 3A sama dengan 4, 5 tambah B. Dia tak boleh pindahkan satu-satu dia tak boleh pindahkan satu-satu. Ini dianggap sebagai satu ungkapan. Jadi kita kena bawa semua sekali sebab 5 dengan B ni masih lagi sebagai satu ungkapan satu rumah lah. Okey? Okey, faham tak ini? Ke kalau dia okey, kalau dia nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Okey, so kita pergi pula ke E. Sekejap Okey, kita pergi pula ke E. Okey. E5Q sama dengan 3 bahagi U tolak 5. Dan perkara rumus dia adalah U. U. Okey. So dekat sini, okey kita tengok kat sini yang ni 3 bahagi 2 tolak 5. Okey. Sekarang benda yang kita nak pindahkan dulu, apa dia kita nak pindahkan? Kalau kita nak pindahkan apa dulu? Okey, sekarang ni kita cuba pindahkan 5 ni dulu. Boleh? Boleh. Okey. So kita pindahkan dulu ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat apa sini? 5Q Tambah 5. tambah 5 sama dengan 3 per U. Okey, sekarang kita bawa pula U ni dekat belah kiri sebab dia kena berada di atas, betul? Betul. Betul. So, now kita pindahkan U pula ke atas dan 5Q tambah 5 yang sebagai satu ungkapan ni ke seberang. Okey? Okey lah, sebelum ke kita seberang tu kita buat ni dulu lah. U 5Q tambah 5 sama dengan 3. Okey, dalam kurungan ni ada U ke tak ada kan? Jadi kita nak bawa yang tak ada U ni ke seberang sana. Jadi dekat sini ungkapannya darab ke apa? Operasinya apa? Bahagi. Operasinya? Darab. Dipindahkan jadi Bahagi. Okey, kita akan kekalkan U. Okey, jadi agak. Okey, yang ini kita pindahkan ke seberang, kita akan dapat 3. Ini kita akan jadikan bahagi 5Q tambah 5. Dapat? Dapat. Good. Okey, ataupun ada mungkin ada yang buat cara lain. Tak ada masalah, banyak cara. Tapi banyak cara tapi mau jawapan yang sama lah Okey. So kalau macam ni contohnya soalan dia 5Q tu tolak 3U tolak 5. Cikgu saya nak pindahkan siap-siap yang ni dulu. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, pindahkan jadi negatif 3U sama dengan negatif 5Q tolak 5. Dia akan jadi macam complicated, macam pelik gitu. Negatif 3 sama dengan U
Negatif 5Q tolak 5. Lepas tu, yang ni pindah sebelah sana, dia akan jadi negatif 3. Negatif 5Q tolak 5. Sama dengan U. U sama dengan negatif 3. Negatif 5Q tolak 5. Macam mana tak ada negatif tu? Sebab yang ini ni dia boleh ditulis sebagai negatif 3 negatif 5Q tambah 5. Negatif buang, dia akan jadi positif semula. Dapat? Complicated kan? So abaikan yang complicated ni. Kita stick pada yang senang je dulu. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, sekarang kita tengok soalan F. Betul F. Okay, F. Kita tengok soalan F. 2W sama dengan negatif 4 tambah 5 bahagi V. Dia punya perkara rumus adalah V. Sama tak lebih kurang soalan tadi? Sama. Okey, sekarang kita nak ubahkan apa dulu? Antara negatif 4 dengan 5 bahagi V, kita nak alihkan apa dulu? Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Okey, negatif 4 kita pindahkan ke kiri. Kita dapat apa? Positif Positif 4. 4. Positif 4 sama dengan 5 bahagi V. Okey. Lepas tu kita nak alihkan apa pula ni? Hmm. 5. Kita nak alihkan 5 ke kita nak alihkan V? V. V, sebab V ni perkara rumus kita sebenarnya. Jadi kita tak naklah V dekat bawah. Macam yang atas ni, kenapa kita tak alihkan V dulu? Sebab dia ada sorang-sorang kat sini. Dia ada benda lain. Jadi benda lain ni dia tak boleh jadi yang V ni tak boleh pindah dulu sebab ada benda lain ni. Dia akan jawapan jadi lain nanti. Okay. So kita pindahkan V, kita pindahkan sebelah kiri, kita akan dapat apa? V kurungan 2W tambah 4. Good. Sama dengan 5. Sekarang ni dalam kurungan ada V tak? Tak ada. Tak ada. So, apa yang kita kena buat? Apa kita nak buat dengan 2W tambah 4 tu? Pindah ke sebelah. Pindah ke sebelah. Pindah ke sebelah dia akan jadi? Bahagi. Bahagi. Dibagi sama dengan 5 bahagi 2W tambah 4. Sekarang ni perkara rumus dia apa dia? V. V. So kita dapat tak V? Dapat. So jawapan last je. So dah tanda dah ke? Ya. Dah. Okay, so now kita pergi ke soalan G. Okay. Okay, soalan G. Okay, dia lain sikit. 2A sama dengan punca kuasa 3B tambah 5. Dan dia punya tu dia nak B. Okay, sekarang ni siapa yang kat sini kita nak ubah dulu?
Ada siapa-siapa yang duduk seorang tak kat situ? 5. 5. So 5 tu pindah sebelah jadi Negatif 5. Negatif 5. 5 sama dengan punca kuasa 3B. Sekarang ni kita nak ambil B je, tapi sebab dia ada punca kuasa ni. Punca kuasa ni membuatkan dia terkurung, dia tak boleh nak keluar. So kita nak kena hapuskan punca kuasa ni. Apa kita kena buat? Kuasa 2 kan 2A tolak 5. Ini kita kuasakan 2, yang ini pun kita kuasakan 2. 2. Jadi apa yang kita faham, kalau A kita punca kuasa A kita kuasakan 2, kita akan dapat apa dia? Kita akan dapat A. Faham? Faham. Faham. So dekat sini kita tulis apa? 2A tolak 5 kuasa 2 sama dengan apa dia ni? Dia jadi apa sini? 3B. 3B. Okey, sekarang ni 3B dah dia dah macam dah bebas sikit lah. Dah bebas sebab apa? Dah tak ada dah punca kuasa tu. Dia dah tak quarantine dekat dalam punca kuasa tu. Jadi dia dah ada kat 3B. So sekarang ni apa yang kita nak pindahkan? 3 B. 3. 3 ke B? 3. So dekat sini kita akan tulis, kalau pindah 3 tu pindah ke kiri, dia dah apa? Bahagi. Bahagi. Sebab 3B ni apa dia punya tu, 3B ni sama dengan apa? 3 darab B. 3 darab B. So 2A tolak 5 kuasa 2 bahagi 3 dapat B. Nak bagi cantik, kita tulis balik B sama dengan ganggungan ni 2A tolak 5 kuasa 2 bahagi 3. Okey? Faham tak? Faham. Okay, good. Okay. Sekarang kita pergi ke soalan H. Soalan H tu nampak macam banyaknya kuasa 2 kat situ. Jangan risau, soalan mudah je. Okay. Yang mana yang baru masuk, tulis nama dekat chat box untuk kehadiran. Tu nama penuh. Okay. So H ni apa dia? Kod negatif 5T kuasa 2 sama dengan 25 W kuasa 2 bahagi 36. So sekarang ni kita nak alihkan apa dulu? 36. 36, good. Kita nak alihkan 36. 36 ni dia punya operasinya apa? Bahagi. Bahagi. Pindah ke sebelah akan jadi apa? Darab. Darab 36 darab negatif 5T kuasa 2 sama dengan 25W kuasa 2. Okay, now lepas tu kita pindah apa pula? Kita pindahkan, kita nak W, betul? Betul. Okay, W. Apa yang ada bersaing dengan W tu? 25. 25. Jadi 25 ni kita kena pindahkan dia ke seberang. Ke seberang ni. So dia jadi apa? Bahagi 5T kuasa 2 bahagi 25 sama dengan W kuasa 2. Okay. Now. Okay. Kalau kita tengok nombor ni 36.
Okay, nanti ada dulu. Okay, so lepas ni W ni dia ada mahkota tak kat situ? Ada. W ni ada mahkota tak? Kuasa 2 kat sini. Ada. Ada. Ini W kuasa 2 ni. Anggaplah dia macam mahkota dia. Sekarang ni kita nak W sahaja. Oh, itu tak tulis W. Jadi kita nak W sahaja. Jadi kuasa 2 ni kita kalau pindah sebelah jadi apa? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 36 negatif 5T kuasa 2 25 sama dengan W. Okey, kalau kita tengok daripada dalam ni, yang dalam punca kuasa 2 ni kita boleh selesaikan tak sebenarnya? Boleh. Boleh. 36 kalau kita kuasakan 2 jadi apa ni? 6 kuasa kuasa 2. 25. Dia akan jadi apa? 5 kuasa 2. Kuasa 2. 5 kuasa 2. Okey, now kita tulis. 6 kuasa 2 negatif 5T kuasa 2 dengan 5 kuasa 2. Jadi, kalau kita tengok tadi, kita dah belajar yang punca kuasa 2 darab dengan kuasa 2, kita akan dapat nilai dia, betul? Betul. Jadi apa yang tinggal kat sini? 6 negatif T dengan 5. 5. 5. Kalau nak nampak cantik lagi, kalau kita nak ni lagi, ni 6 masukkan terus. 6 darab dengan negatif 5 kita dapat negatif 30T bahagi 5. Rasa boleh mudah lagi tak? Boleh. Boleh. 5 dengan 30. Kita boleh jawab apa ni? 6. Dapat negatif 6T. Ini complicated tapi untuk kamu jawapan dia sampai mana sepatutnya? Dalam buku teks, jawapan belakang apa dia? Untuk soalan H. Semua buka buku teks. Rumus algebra 3.1 soalan 1H. Okey. So diselesaikan. Dia permudahkan lagi. Nampak Cikgu. Cikgu. Kenapa dia negatif? Dalam buku teks dia positif. Kenapa dia negatif? Sekejap kita tengok. Mana yang silap? Okey. Kita dah nampak dah sebenarnya mana. Negatif kuasa 2 kita dapat positif negatif. Positif. Dekat sini. Dekat sini nampak tak? Dekat sini ni. Dia akan jadi positif. Dekat sini lagi sebenarnya pun dah jadi positif. Sebab apa dia? 5T. Negatif 5T kuasa 2. Kita akan dapat 25 T. Betul? Betul. 25T juga bersamaan dengan okey, sekejap.
juga bersamaan dengan 5P kuasa 2. Betul? Betul. Jadi dekat sini dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. So maknanya ibarat dia sebenarnya apabila kita dah kuasa 2, benda ni dah tak ada lah sebenarnya. Okey. Boleh? Yang lain okey tak? Okay. Okey, so apabila macam ni, apabila itu kata kalau ada negatif dia kena hati-hati juga. Okey. So apabila kita jumpa negatif dengan kuasa 2 ni, selesaikan je dulu apa. Sebab apa? Kita kuasa 2, kalau kuasa 3 lain. Kalau kuasa 3 dia complicated sikit. Sebab kalau kuasa 2 negatif dia akan dapat positif. Positif pun akan dapat positif. Jadi kalau macam kuasa 3 negatif tak ada mouse hilang. Okey, kalau kuasa 3 kita tengok negatif darab negatif kita akan dapat kita dapat apa? Negatif. Negatif. Sebab apa? Negatif mula yang pertama ni. Okay, kita tengok negatif ni kita akan dapat apa? Positif. Positif darab dengan negatif kita dapat apa? Negatif. Okey. Macam tu jugalah kalau positif tak ada masalah. Positif dia positif je. So ni kuasa 2 sebab dia kuasa 2. So faham? Faham. Okay, good. Okay, mari kita tengok soalan I. H ada I. Okay, betul. Soalan I sama, dia akan jadi sama je sebenarnya. 3M kuasa 2 sama dengan 4P tolak 8. Dia nak rumus dalam bentuk apa? Pakai rumus dia? M. Sekarang ni dalam ni ada kurungan. Salah, M kuasa 2. Okey, dalam ni dah ada kurungan. So kita cuba selesaikan terus. Boleh? Boleh. Negatif 3M darab dengan negatif 3M kita akan dapat apa? Positif 9M. Positif Kuasa 2. 9M Kuasa 2. 2. So kita akan dapat kat sini 9M kuasa 2 sama dengan 4P tolak 8. Okay. And then kita nak pindahkan apa dulu kat sini? 9. 9M kuasa 2 4P tolak 8 bahagi 9. 9. Lepas tu sekarang ni kita nak apa? Kita nak M je. M kuasa 2 tu kita nak buat apa? Punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 dekat mana? Kesemuanya. 4P tolak 8 bagi 9. Okey? Dapat? Dapat. Mesti ada tanya, cikgu kenapa kat situ negatif? Betul tak? Okey lah. Kadang-kadang buku ni pun kadang okey. So ini jawapan dia. Okey. Okey. Now kita pergi dekat I. J. Kita pergi kat J.
Okey. J dia apa? Punca kuasa 9R kuasa 2 tolak 4S tolak 7. Betul? Okey. So, based on apa yang kita belajar, punca kuasa darab 2 ni kalau kita darabkan dengan punca kuasa, kita akan dapat apa? Yang ini ni. Yang ni kita akan dapat apa ni? 9R. Azim. Yang ini. Kita akan dapat 9 betul? Betul. Sama dengan 4S tolak 7. Okey, dia punya ni apa dia? R. Dia akan, okey, ni kita letak, okey. So, apa kita nak pindahkan dekat sini? 9. Kita pindahkan 9. 9 pindah sebelah jadi apa? Bahagi. Bahagi. Astaghfirullahaladzim. Silap lah, ya Allah. Okey, sorry. Sebelum tu. Sekarang ni, mari kita tengok yang ni dulu. 9R kuasa 2. Okey, sekarang ni 9R kuasa 2, kita punca kuasa, betul? Betul. 9 ni kuasa 2 tak? Tak. Tak, jadi kita kena jadikan dia kuasa 2. Baru kita boleh darab tu. So 9 kuasa 2 kita dapat apa? 3 3. Kuasa 2. 2R kuasa 2. Ataupun kita tulis ataupun, ya Allah. Okay. Ataupun kita tulis sebagai 3R kuasa 2, betul? Betul. Betul. Jadi punca kuasa 3R kuasa 2 baru kita boleh selesaikan. Jadi kat sini kita akan dapat 3R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7. Okey. Lepas tu dekat sini punca kuasa dengan kuasa 2 kita boleh hilangkan. Kita dapat apa ni? 3 and then kita pindahkan 3. Okey, dapat. Okey. Ataupun kadang mungkinlah agaknya mungkin ada yang gunakan kaedah macam mana. Mungkin ada kata 9R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2. Mungkin. R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2 bahagi 9. And then R sama dengan kuasa 4S tolak 7 kuasa 2 bahagi 9. R kita boleh kecilkan jadi 4S tolak 7 bahagi 3. Betul? Betul. Betul. Okey. So, kalau semua faham Faham. Okey, kalau faham, cikgu nak kamu try jawab soalan ni dulu boleh? Sekejap Cikgu cek soalan jap. Okey.
latihan tambahan. Satu. Y sama dengan 1/2 X tambah 1/8. Yang ni dia punya pekan rumus dia X. Dan satu lagi Q 2P tolak 1. Cikgu nak dia punya ni P. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Minit. 10. 10. 5. 7. Soalan hilang. Okeylah, cikgu bagi cikgu bagi 10 minit. 10. Tapi kalau dah siap, bagi tahu dah siap. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi 10 minit. Okey, yang mana yang baru masuk?
Jangan lupa untuk tulis nama dekat checkbox kehadiran, untuk kehadiran. Tulis nama penuh. Okay? Cikgu, soalan kedua tak nampak.
Dah siap ke? Sikit lagi cikgu. Okey, teruskan. Okey, yang lain dah siap belum? Ada yang tengah mengira ke? Cikgu, Ya. maaf tak siap lagi. Tengah start kat soalan 2. Mak, sorry. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit lagi boleh? Cikgu yang soalan 2 tu, Siap soalan 2. Okey. P tu dia punca kuasa 2 ke? Oh tak. Nak buat macam punca kuasa Ha. Okey, dia bukan punca kuasa dia 2. 2 darab dengan punca kuasa P. Kita besarkan lagi ya. 2. Okey. Better kot. Kan? Nampak? Nampak. Okey.
2 punca kuasa P tolak 1. Okey, tak apa, lagi kita bincang. Okey. Jom kita bincang, boleh kita bincang? Boleh. Yang lain macam mana? Okey. Okay. Okey, now kita bincang. Okey. Untuk soalan 1, jom tengok soalan 1. Soalan 1, soalan dia apa? Y bersamaan, Y sama dengan 1/2X tambah 1/8. Jadi 1/2X ni samanya dengan apa? 1/2X ni sama dengan X per 2. Betul? Betul. X per 2. Jadi kita nampak lagi jelas kot. Okay. So, jadi kat sini kita nak alihkan apa dulu ni? 1/8. 1/8. Jadi kita alihkan ini 1/8. 1/8 kita pindahkan ke seberang, kita akan dapat apa? Y tolak 1/8. Tolak. Y tolak 1/8 sama dengan 1/2. X. Okay. Now, apa yang kita nak ubah, nak pindahkan lagi pula ni? 2. 2. Jadi kita pindahkan ke sebelah, jadi apa? Darab. Darab. So tulisnya macam mana? 2 kurungan Y tolak 1/8 kurungan. Okey. 1 darab X dapat apa? X. X. Okey. So, nak bagi dia kemas, kita tulis macam mana? X sama dengan 2 Y tolak 1/8. Yang dalam tu kita boleh tak kembangkan? Boleh. Dia akan jadi apa? 2Y 2 darab tolak dengan Y, kita akan dapat 2Y. Okey. 2 darab dengan negatif 1/8, kita dapat apa? Negatif 1/4. Negatif 1/4 ataupun kalau kita buat sesuatu, kita akan dapat 2/8. And then kita kecilkan lagi, kita boleh dapat 2Y tolak 1/4. Boleh? Cikgu, Ya? kalau tak kembangkan ni kira salah lah. Soalan yang menarik. Soalan yang menarik. Kalau tak dikembangkan, boleh tak kalau kita biarkan dia macam tu? Tak ada masalah sebenarnya. Kalau dia kata kalau untuk, sebab kalau sekarang ni kita cuma nak nampak benda tu lagi mudah, sebenarnya kita nak lebih kira lagi mudah. Sebab nanti kita akan masuk bahagian yang bagaimana tadi? Kita akan menentukan nilai pemboleh ubah. Dekat situ kita akan masukkan nilai. Jadi kalau anda kata nilainya besar,
Kita macam banyak kira lah, lebih kira sikit. Faham tak maksudnya? Tak. Okey tak. So maksudnya okey lah kalau sebolehnya kalau biarkan pun boleh, nak biarkan macam tu pun boleh sebab ini pun dah kira termudah juga sebenarnya. Nak dikembangkan jadi kecil gini pun boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih cikgu. Itu sama. Okey, jom kita tengok soalan 2. Okay, soalan 2 tadi mungkin ramai keliru sebabkan 2 ni ingatkan punca kuasa 2. Okey. Jadi kalau ini jadi 2, so sekarang ni kita nak pindahkan apa dulu? Kita nak pindahkan apa? Kita pindahkan dulu negatif 1. So pindah sebelah jadi apa? U tambah 1. Okey. And then kita nak pindahkan apa pula ni? 2. 2. Sebab 2 ni, 2 ni, 2 ni. 2. Sebab apa? 2 P ni bersamaan dengan 2 darab punca kuasa P. Okey. So, yang ni darab kita pindah sebelah jadi bagi 2 sama dengan punca kuasa P. Now, kita nak jadikan dia P saja. Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Semua ni kita kuasakan Kuasa 2. kuasa 2. Okey, jadi ni habis kita kuasa 2, yang ni kita akan dapat kuasa 2. Ini pun kuasa 2. Ini kita akan dapat P. Okey, nak bagi dia kemas, P sama dengan Q tambah 1 kuasa 2 bahagi 4. Boleh? Boleh. Okey. Nak kekalkan pun 2 kuasa 2 ni pun boleh, tak ada masalah, sama je. Apa ni dia? Okey. So okey? Faham? Okay, faham tak tu soalan 2? Faham. Okey, kalau faham good. Okey, cikgu nak bagi ni sikit. Okey, kalaulah soalan tu V tambah 1 kuasa 1/2. Dia sama dengan apa ni? Sama dengan V tambah 1. Tahu tak yang ni? Tak. Tak faham. Okey. Punca, okey. V, selama ni kita tengok kan soalannya V tambah 1 kuasa 2, betul? Kuasanya kuasa 2. Kalau kuasanya 1/2, maksud dia ni. Maksud dia, punca kuasa. Cuba tengok soalan muka surat 47. Cuba tengok soalan muka surat 47. Tengok kat perhatian tu. Jom kita tengok kat perhatian.
punca kuasa X adalah bersamaan dengan X 1/2, kuasa 1/2. Ini penulisan dia sebenarnya. Jadi sebab itulah kenapa apabila kita buat yang punca kuasa X ni, kita darabkan dengan kita kuasa 2kan dia akan dapat 1/2 darab dulu. Jadi kat sini kita potong jadi 1/1, so dia akan dapat X. Nampak tak? Sunyi je. Pening aku. Okey, pening. Memang pening pun sikit sini. Sebab ini sebenarnya ni untuk faham yang ni sebenarnya level dia level tingkatan 3 kalau tak silap cikgu. Tingkatan 3 ke tingkatan 4? Tingkatan 3 sini index. Kita akan dia akan belajar pasal penulisan tu sebenarnya. Sebenarnya punca kuasa punca kuasa X adalah bersamaan dengan X kuasa 1/2. Kalau punca kuasa 3X bersamaan dengan X 1/3. Nampak tak? Nampak? Okey, fahamkan ni je dulu. Boleh? Boleh. Okey, so andai katalah kalau cikgu kata punca kuasa V tambah 1, dia juga bersamaan dengan V tambah 1 kuasa apa? 1/2. Kuasa 1/2. Okey. Sebab soalan boleh jadi. Soalan boleh jadi dia tak baginya punca kuasa. Contoh soalan tu, soalan macam ni contohnya contoh soalan yang 2 ni kan. Soalan yang 2 ni, mungkin soalan tu boleh keluar Q2 P 1/2 tolak 1. Jadi bila dia keluar gini, kamu tahulah macam mana nak nampakkan dia tu jadi macam ni. Boleh? Boleh. Okey. So, ni cikgu nak masuk yang tajuk menentukan nilai boleh ubah. Tak boleh kot. Okey. Nak latihan baru ke nak masuk tajuk baru? Latihan cikgu. Okey, latihan. Okey, kita buat latihan lah. Nanti pening pula kan. Tajuk baru betul? Tajuk baru tu kita masuk naik sekolah nanti. Boleh? Boleh. Okey, so kita tengok lagi okey, kita pergi dekat muka surat 51. Okey, jom kita tengok soalan 2. Menjana kecemerlangan. InsyaAllah kita jana kecemerlangan bersama. Ya. Okey. Jom kita tengok soalan 2. Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okey, sekarang jom kita tengok soalan A. Soalan A, M sama dengan negatif 3Q tambah P. Kita kita nak ni Q. Okey, kita nak perkara rumus dia Q. Okey, sekarang kita nak pindahkan apa dulu? P. Good, kita pindahkan P.
Kita nak pindahkan P. P pindah sebelah jadi apa? Negatif P. Negatif P sama dengan negatif 3Q. Okey? Lepas tu kita pindahkan apa? M. Kita pindahkan M. Kita pindahkan apa? 3. Kita pindahkan 3. 3 ni kalau pindah sana jadi apa? Bahagi. So kita situ M tolak P bahagi 3 sama dengan negatif Q. Okay, now perkara rumus dia kat situ negatif Q. Kita nak Q. Macam mana kita nak buat? Darab semua dengan negatif. Darabkan semua dengan negatif. Jadi kat situ kita tulis negatif 5P. 5 tolak P. 3 sama dengan negatif K. Jadi kita dapat apa kat sini? Yang tu kekalkan je lah kat situ. Sekejap ya. M tolak P 3 sama dengan Q. And then nak bagi cantik Q sama dengan M tolak P bagi 3. Okay? Boleh ke? Boleh. Okay. Okay, yang ni senang ya. Yang ni senang insyaAllah. Okay, try cuba tengok soalan yang B ni. Okay, kita tengok soalan B. X sama dengan negatif P negatif W. Dia nak W. Selesaikan 2 minit. Kita nak pindahkan apa? Senang nak pindahkan ni. Dah siap. Okay, good. Nick Syakira minta snapkan soalan yang B ni. Snap hantar dekat Telegram. Boleh? Okey. Sekejap. Okay.
Okay, siapa lagi yang dah siap? Ada dah siap ke yang lain? Selain Syakira? Dah. Nun dah siap? Dah. Okay, Nun snap juga hantar ke cikgu. Okay. Okay, kita bincang. Jom. Okay, kita bincang. Okay, kat sini ada dua kaedah lah biasa yang dipakai. Okay. First, kita pindahkan apa dia? Kita pindahkan W bawa ke sana. Which is, dia akan kalau pindah negatif W, pindah sebenarnya jadi apa? Positif W. Positif W sama dengan negatif P. Jangan letak negatif ni kat depan. Jangan letak negatif tu. Jadi maksud dia jadi lain. Jadi kita biarkan gini je. Negatif ni biar satu je kat sini. Okay. Jadi bila kita dah dapat ni, sekarang ni kita nak W saja. Jadi X ni kita pindahkan ke seberang. Dan kita akan dapat kalau X ni pindah seberang jadi apa? Negatif X. Dari negatif X. Okay. Ataupun ada yang buat X sama dengan negatif P tolak W. Okay. Ada yang buat dia tinggalkan W dulu, pindahkan P. Jadi pindahkan P, dia dapat apa? X tambah P sama dengan negatif W. Jadi dekat situ ada negatif. Jadi didarabkan keseluruhannya dengan negatif. Dia akan dapat negatif X tambah P sama dengan W. Nak kemaskan W sama dengan negatif X tambah P. Kita kembangkan, akan dapat negatif X, negatif P. Samalah tu. Okay? Semua okay? Okey.
Tu okey. Siapa tu? Siapa yang okey tu? Afiq okey. Yang lain? Okey. Safwan okey. Lagi? Okey. Okey, Khairfresh okey. Siapa lagi yang kalau tak okey boleh tahu. Kalau tiba cikgu saya tak faham ni. Kita boleh ulang, tak ada masalah. Kalian okey Okey. 11.48. Tak lupa 12. So, hari ni kita still lagi polish berkenaan dengan perkara rumus. Kita still lagi polish lagi berkenaan dengan perkara rumus. Sebab memang perlu ni lah, sebab kita nak untuk soalan macam ni kita kena banyakkan latihan. Banyaklah latihan sebab apa? Soalan datang pelbagai jenis. Jadi kita banyakkan latihan, kita boleh nampak bentuk soalan tu macam mana. Okay. So, last for today, untuk latihan kelas. Y sama dengan 1 bagi 2X tolak 5. Bentukkan dalam perkara rumus X. Cikgu bagi masa 5 minit, boleh? Boleh. Okey, 5 minit dari sekarang.
Okey, lepas jawab, dekat dalam kat box tu ada undian. Siapa jawab A, siapa jawab B, siapa jawab C, siapa jawab D. Boleh ni lah. Boleh undi. Mana satu dapat jawapan. A ke B ke C ke D. Apa cikgu tahu kamu tengah mengira lagi, tak tahu selesaikan dulu. Jangan beritahu kat situ, jangan beritahu itu. Bagi tahu dekat post tu. Ada post kan? Tak ada ke? Tak nampak ke? Nampak tak post tu? Good. Ada dekat chatbox, kat chatbox. Dekat tu dia tulis tu kat post tu. Ada angkat tangan. Kenapa tu? Cikgu tak nampak apa-apa post pun. Eh. Okey, nampak tak dia keluar? Tak ada. Nampak ke tak? Ke tak ada? Tak ada. Tak ada Tadi siapa yang undi B tadi Boleh cikgu tahu siapa yang undi B tadi? Safwai.
Safwan yang undi yang tekan dekat poll sebab tadi ada jawapan tekan B tadi. Okey, tak apalah, tak apa. Okey, tak apa, it's okey. Okey, siapa dapat jawapan A angkat tangan? Tak ada. Oh, Adif dapat A. Lagi? Okey, siapa dapat B? Angkat tangan. Satu. Cikgu, tadi saya salah tekan tu. Oh, salah tekan. Okey. B. Okey, siapa lagi yang B? Okey, siapa dapat C? C. And then last one, siapa dapat D? D tak ada Macam mana tiba-tiba datang 3Y tu? Okey. Mari kita tengok jawapan dia apa sebenarnya. Pukul 12. Okey. Okey, jom kita tengok soalan. Y. Okey. Jalan baik bawah Y sama dengan 1/2x tolak 5. Am I right? Okay. Dan kita nak dalam bentuk X. Okay. Jadi kita nak alih apa dulu sini? 2x tolak 5. Kita nak alihkan 2x tolak 5. So kita naikkan ke atas. Kita akan jadi Y 2x tolak 5 sama dengan 1. And then kita pindahkan apa? Cikgu kalau kembangkan Kembangkan Y ni. saya kembangkan. Kalau awak kembangkan, kat sini akan jadi XY. Tapi kita nak X je. Macam mana tu? Nak kembangkan pun boleh saja. Okey, sekejap kita tengok. Satu lagi kita kembangkan je. Dia akan jadi 2XY tolak 5y. Y sama dengan 1. Okey, mari kita tengok. Okey. Ada tak yang tak kembangkan? Ada? Tak ada? Okey, so tak ada. So kita pergi yang atau ni lah sebelah sini terus okey. So kat sini apa yang kita nak kena pindahkan? Negatif 5y. Negatif 5y. Jadi sama dengan 1. Negatif 5y pindah sebelah jadi apa? Positif 5y. Positif 5y. And then apa yang kita kena buat? Pindahkan 2y. Pindahkan 2y sebab 2xy ni samanya 2xy 2xy ni samanya dengan 2y darab dengan x. Okay. So x pindahkan 2y ni jadi apa? Negatif 2y. Bahagi. Bahagi 2y. y. So jawapannya apa? C. C. Jawapan dia C.
Okey, yang dapat B tu kenapa? Kat mana yang silap? Cuba beritahu. Yang dapat B sebab kat sini nampak B silap dia negatif je ni. Oh, ni mesti pindah kekalkan negatif Betul? Dekat belah sini katnya. Dekat sini nak dipindahkan ke sebelah. Ingat, kalau pindah sebelah dia jadi apa? Dia akan jadi positif. Daripada negatif dia akan jadi positif. Kalau soalannya di sini positif, dia akan pindah jadi negatif. Okey? Kalau dia kata yang tak bahagikan macam ni, mungkin kaedahnya, okey ginilah. 2x tolak 5 sama dengan 1 per y. Pindahkan apa dia? Negatif 5. Dia akan dapat 1 tambah 5. Ni per y. Per y. Jadi kita nak samakan bawah tu. 1 tambah 5y per y. And then x sama dengan 1 tambah 5y 2y. Get it? Okay, dapat tak? Dapat ke? Dapat? Dapat ke tak? Dapat, okay. So, kalau kembangkan pun boleh, tak nak kembangkan boleh, tak ada masalah. Mana-mana yang ni, jawapan mesti boleh dapat sama. Okay. So, apa cikgu buat ni? Sekarang dah pukul 12 minit. So, cikgu just bagi latihan tambahan. Okay. Soalan bab 3 tu lagi. Soalan 51. Soalan 51, soal Azim. Muka surat 51. Ini sebagai latihan lah untuk hari ni Latihan. Muka surat 51. Soalan 2. A, B, C, D, E, F, G, H. Boleh? Boleh. A, B, C, D, E, F, G, H. Hantar macam biasa hari Ahad. 26, 27, 28. 28 hari bulan 3, 20, 21. Sebelum nak holiday awal ke nak holiday lambat? Holiday awal. Holiday awal. So hantar sebelum pukul 5 boleh? Boleh. Boleh. Okey, hantar sebelum 5 petang macam biasa. Siapa yang hantar hari ni tambah 2 markah. Siapa yang hantar esok tambah 1 markah. And then sebagai Isra, siapa yang betul semua, markahnya kekalah tambah 1. Siapa yang salah dia tolak 1. Boleh? Boleh. Boleh. Okey.
Kalau ada kata apa yang nak tanya, boleh tanya je, DM je. So hari ni kelas online terakhir matematik. Minggu depan dah cuti, jaga diri elok-elok, stay safe. Waktu cuti tu korang nak latihan ke? Nak ke tak? Tak nak. Okey lah. Cikgu hanya bagi modul, nanti cikgu akan bagi modul. Siapa nak buat, buat. Siapa yang tak nak buat, tak apa, tak ada masalah. Ini cuma untuk, orang kata apa, mahirkan balik. Sebab soalan ni perlukan banyak latihan, dah latihan. Siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat tak apa. Tak ada masalah. Sampai sini je lah kot. Yalah, sampai sini lah. So kita jumpa naik sekolah nanti insyaAllah 4 hari bulan. Betul, 5 hari bulan 4. Betul? Okay, kita jumpa kat sekolah ya. Okay, so ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, yang lain? Okay, tak ada. Okay, so kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau nak rehat awal, nak holiday awal, hantarlah hari ni. Awal sikit holiday. Okay, baik. Okay, semua boleh beredar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.